Apa sambungan dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita terus pergi kepada halaman 116 ya. Migraine ataupun sakit kepala ataupun sakit dalam kepala, termasuk pening, termasuk loya, termasuk migraine yang lebih teruk. So penyakit ini penyakit yang boleh katakan kebanyakan orang mengalaminya. Orang biasa pun kadang-kadang kalau orang tidur dia boleh sakit kepala, kena panas lebih pun sakit kepala, sejuk lebih pun sakit kepala. So perkara biasa. Kalau teruk sikit, teruk sangat sakit kepala tu dipanggil migraine. Kalau migraine ini dia akan sampai kepada peringkat dia muntah-muntah, sakit dan tidak boleh panggung, tak boleh bangun beberapa hari. Itu migraine. Walau macam mana pun, inilah dia antara penyakit yang kita banyak boleh tolong insya-Allah, kerana dia didapati amat berkesan dengan rawatan secara ruqyah. Okey, lepas kita faham tu ada gejala penyakit tu. Sakit kepala pada mulanya pada setengah bahagian kepala, contohnya pada belakang mata atau tepi kepala tu sebagai contoh. Tapi yang senang, contoh yang senangnya, tuan-tuan pernah berjumpa dengan sakit kepala, tahu sendirilah tu yang tu sakit kepala. Macam kadang-kadang orang tu dia kena beberapa titik hujan saja, keluar daripada kereta nak masuk rumah, kena sikit hujan saja sakit kepala. Kerbau di tengah sawah kena hujan tak berhenti, tak sakit kepala pun. Kambing selalu kena hujan tak sakit kepala. Koman manusia. Okey, so kita ada bahan rawatan kita. Pertama, kita pakai air dengan doa. Doa kita Fatihah, selawat syifa. Ini yang komponen mustahak yang nombor 3 tu. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Itu terjemahannya, mereka tidak merasa pening kepala, sakit kepala lah, dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Tak, yang pentingnya asal min nazif tu maknanya darah yang memancut. Nazif pudam itu darah yang keluar. Sebab tu Quran ada banyak luas makna dia. Yunzipun juga maknanya kemabuk-mabukan. Yunzipun juga bermakna darah yang keluar, yang pecah dalam kepala, yang selalunya merupakan sebab utama bagi sakit kepala sampai ke peringkat mungkin yang teruk. Cerita yang terkini tu, saya dapat maklumat dari person yang budak. Orang budak sekolah menengah SCR di Perlis tu yang meninggal kerana didera tu. Budak tu memang nakal, memang nakal sungguh. So guru ini dah tak nak buat apa dah. Dan dia hasil daripada mak bapak dia bercerai. Dia duduk dengan orang mak angkat lah, bukan mak sendiri, bukan pak sendiri. So yang malam kejadian tu dia curi duit orang, dia rosakkan harta benda orang. So guru yang kena ni tangkap dia, dia bercakap lebih kurang lah macam-macam cerita. So dia ikat tangan ke belakang nak mengajar lah. So dia hantuk kepala tu di dinding. Mungkin masa hantuk tu budak tu pun melonjak, bertambah lah. So kena dinding. Situ berlaku pendarahan.
terus koma, masuk ke hospital, meninggal pagi semalam. Postmortem dia confirm blood nazif tu, blood clot dalam kepala. Dia dikebumikan malam semalam, dua balik ke Perlis pukul 6.30, terus pergi ke kubur dan dikebumikan. Itu aksiden yang ada kaitan dengan nazif ceritanya, maka telah meninggal. Memanglah jadi kes polis, jadi masalah, dan sekolah tu pun saya ada kena mengena, selalu pergi balik tengok dan sebagainya. Memang masalah lah, tapi tak, kita tanya dia kenapa jadi begitu. Dia memanglah dia tidak berniat sampai takkan nak bunuh budak tu umur 7 tahun. Jadi bukan masa dia pegang nak dihantuk ke dinding tu, dia acah ya, budak tu dia melonjak kena. Tak apalah. Tapi inilah yang kita tak mau sangat, bila berlaku sakit kepala yang teruk sangat, mungkin kerana pancutan darah dalam kepala itu kuat, dia mungkin nak pecah organ, maka pecah, berlaku nazif. Dan doa ini ataupun ayat Quran ini menceritakan tentang perihal orang-orang yang akan masuk syurga nanti. Orang masuk syurga nanti, dia minumlah arak dalam sungai arak sekenyang mana pun, dia tidak akan berlaku mabuk. Itu nak katakan, makan apa pun mereka tidak sakit kepala, dan mereka tidak akan lena dalam syurga. Orang kesemua tidak lena. Bila tidak lena, mungkin kita terbayangkan tersakit kepala. Tak, tidak lena dan tidak sakit kepala. Tu sahabat tanya, hal ahlul jannati yanamun? Qala Rasul, an-naumu akhul mauti wa ahlul jannati la yanamun. Mati itu adik-beradik dengan tidur, itu adik-beradik dengan mati. Dan orang dalam syurga tidak akan mati, maka makna mereka tidak tidur dan tidak sakit kepala. Sebab itu maka ayat ni, kalau saudara-saudara kena ada sakit kepala, pegang sendiri kepala, pegang tang sendiri, baca la yusadda'una anha wa la yunzifun. Macam kita isyaratkan, pegang la yusadda'una anha wa la yunzifun. Pegang belakang, pegang depan. Dah insya-Allah. Orang yang banyak saya bagi suruh baca begitu dah. Lepas tu kepala dia tahan insya-Allah. Okey, lepas tu doa penyejuk kita panggil ni. Sebab bila sakit kepala menyebabkan badan temperature naik, kepala panas dan sebagainya, dia doa penyejuk ni. Yang bawah ni yang kita bagi dah, Allahumma arham jildahur raqi wa azmahu daqi sampai habis, dibaca sebagai ikhtiar, sebagai doa yang dibuat baca pada kepala yang sakit, dan baca pada air yang kita doakan. Kita bacakan air itu boleh dibawa minum dan buat sapu kepala tu. Saya nak bezakan satu. Sakit kepala ni kalau kita gunakan ubat moden, dia panggil macam Panadol. Panadol tu is painkiller. Painkiller ni bila kita makan dia kuat, dia sembuhlah ketika tu. Tapi dia tidak kill penyakit. Dia kill pain. Kill pain, esok lusa jadi balik. Tapi kita ikhtiar ni, kita nak sembuhkan. Macam banyak saya tolong ubat orang migraine, sembuh. Dia tak datang dah. Sebab tu maka peringkat yang kedua tadi, peringkat yang nama migraine itu, kita kena gunakan satu kaedah tambahan dengan menggunakan bahan dia kain putih. Kain putih itu ada di bawah. Kain putih itu sebesar 2 inci boleh, sebesar ribbon. Panjangnya sepanjang yang boleh kita belit kepala dengan ikat yang sederhana. Nak belit di kepala ni, di kepala ikatlah. Jangan kuat sangat nanti sakit pula, jangan longgar sangat nanti terlepas pula. Ikat kain putih di kepala itu
minum air dan basahkan ke semua kepala. Tiap bawah tu lilit kepala dengan kain yang tersebut di atas. Tu nama atas tu kain putih sebesar 2 jari untuk melilit kepala. So lilit kepala dengan kain yang tersebut di atas. Pastikan lilitan tidak terlalu ketat atau terlalu longgar, tersebut tak. Basahkan kepala dengan air supaya sampai ke kulit kepala dan tengkuk. Berbaring dan biarkan air kering sendiri tanpa dilap. Berselawat dan atas Nabi sepanjang berbaring, seelok-eloknya sambil berbaring dan sebagainya. Okey, yang nombor 5 itu ada beberapa pilihan. Zikir boleh. Kan bila kita lilit kain di kepala itu, basahkan ke semua kepala. Kalau orang perempuan rambut panjang pun kena basahkan semua kepala sampai ke tengkuk, sampai kulit. Ikat tali yang kain putih dah ada. Dia relax, tidur. Sebab tu bahasa yang terbaik lah lepas sembahyang Zuhur. Masa terbaik lepas sembahyang itu. Jangan buat malam. Kalau kita basahkan kepala pada malam hari, ada orang yang tak tahan, dia mudah kena selsema. Sebab tu buat tengah hari biasanya tidak mendatangkan side effect. Okey. Lepas kepala dia basah dengan kain yang basah tadi itu, dia tidur di bantai. Lapiklah tuala ke plastik pun boleh. Sambil menunggu air itu kering, dia boleh gunakan zikrullah atau tasbih atau istighfar atau tahlil atau baca ayat Quran atau apa sahaja yang boleh dia ingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang nak tunggu sampai kepada air di kepala itu dengan kainnya kering. Ingat kalau buat ini dia kena buat 3 hari turut-turut. Dia punya dos dia ialah 3 hari sekurang-kurangnya turut-turut. Lebih tak apa. Selalunya dia orang mongok lah minta saya kerja payah. Pergi kerja saya tahu ubat. Macam itu semua itu Ustaz, kali susah 3 hari nak kerja, 2 hari boleh lah, kita Ahad, 3 hari payah. Payah tak payah buat. Ustaz boleh insyaAllah boleh 3 hari boleh. Bila aku keras juga bawah nak kata boleh, nak ubat. Jika tidak ni dia menderita lama. Tapi insyaAllah dengan yang ketiga ni saya kata memang kita boleh bantu dia dan insyaAllah bertumbuh. Okey, air tadi itu, air yang kita doakan tadi itu bagi dia minum dan sapu kepala dengan tidak payah sampai tidur. Yang tidur ni 3 hari sekurang-kurangnya buat lepas Zuhur, minum air, basahkan kepala dengan kain tu, tidur 3 hari itu sampai kering. InsyaAllah biasanya 3 hari itu boleh menyembuhkan sakit kepala dia. Tak sembuh, ulang lagi. Dia boleh buat sampai seminggu pun boleh, tak apa. Tapi yang penting kita nak sembuhkan, lepas itu biasanya migraine ini sembuh, insyaAllah. Okey, kalau yang biasa sakit kepala biasa tu, kita doa yang sama, minum, sapu je. Sapu sampai ke tenggok air ni. Bukanlah akan sembuh. Okey. Tapi kepada gout, ni semua penyakit-penyakit zaman moden ni, penyakit orang senang-senang. Ada migraine pun mungkin problem semakin banyak kot, macam-macam lah. Dengan video tape lagi lah, dengan itulah inilah. Pening kita. Sama dengan gout ni dia sebenarnya dia attack joint, lutut, kaki, tangan. Yang kalau nak tahu gout ada tu, kalau makan kerang, makan daging, makan ayam kadang tu dia bengkak, dia sakit dan dia panas. Tempat lutut jika dia sakit, dia rasa panas, itu tanda gout. Bukan arthritis. Arthritis tu dia tangkap joint sampai tangan, kaki, jari, itulah bengkok-bengkok tu. Itu arthritis. Yang nak ini gout ni dia hanya bengkak, sakit, tak boleh berjalan. Saya ke Mekah baru ni. Seorang isteri kepada Profesor Universiti Brunei Darussalam,
di Madinah, sakit lutut, bengkak, tak ada jalan. Profesor panggil saya pergi tengok, saya kata okey, ambil air, doa. Dia kata dia pernah jadi. Kalau pernah jadi, dia kata macam ni Ustaz, dia kata setelah makan ubat, seminggu tak akan boleh jalan. Seminggu tak akan boleh jalan. Minum makan ubat, tahan sakit, seminggu tak boleh jalan. Kena kajah. Dia kata, jah, pintu ruang dia. Kita buat air, bagi dia minum, sapu. Malam dia kena, besok dah boleh pergi masjid. Tu saya kata, ya kalau yang macam ni tu memang gout. Tapi dia okey, sampai balik dia tak ada masalah. Okey, itu ada gout penal. Gejala dan tanda penyakit gout tu, sakit pada sendi, terutama pada sendi ibu jari kaki. Lepas tu ada panas pada sendi, saya sebut tadi dah. Rasa sakit yang sangat-sangat, merah pada bahagian yang sakit. Panas rasa batik. Kaedah pencegahan itu adalah, bolehlah pencegahan ni. Di antaranya kalau orang kena gout ni, jaga makan lah. Terutama dia seafood dia marah sangat. Kacang dia marah sangat. Kacang, semua jenis kacang jangan, sebagai langkah pencegahan jangan makan. Makan boleh tapi sakit lah. Maksud saya ada pengalaman tu, saya tengok dulu pergi Mekah juga. Saya pergi Mekah ni suka makan kacang full tu. Kita masih dulu ingat kacang full tu. Seorang hamba Allah, dia azam dia kata, apa Ustaz makan, aku makan, apa jangan larang. Dia makan daging kambing, dia makan daging kambing. Dia makan kacang, makan kacang aja malam, berdendang sayang sampai menangis-nangis, sakit pertama kali. Dia kata, kenapa Ustaz makan tak apa, saya makan tak boleh. Ya, payah jawab lah. Tapi sama juga, so kita merawat dengan cara kita, insyaAllah waktu-waktu yang Allah Ta'ala izinkan, memang sembuh. Kurangkan pengambilan makanan yang kaya dengan purina seperti hati, organ-organ dalaman, daging merah, itu baca sendirilah di atas pedaman. Yang penting pada saya, kaedah dan doa untuk merawat gout. Kita ada Fatihah, salawat sifat, lo anzalna. Ini mustahak. Lo anzalna ini mustahak. Dengan dialah kita boleh menolong supaya yang gout tadi, yang bengkak itu dia akan kurang bengkak. Tambah dengan yang keempat itu, khas doa untuk mengecilkan bengkak yang besar tu. Allahumma ya musaghir al-kabir wa ya mukabbir as-saghir, saghir ma bihi boleh, biha boleh, bi boleh. Tahu kan boleh gunakan. Kalau bi itu yang kita sendiri sakit, kalau bihi itu bagi orang lelaki yang sakit, kalau biha itu perempuan yang sakit. Maka kalau kita berdoa untuk lelaki, saghir ma bihi. Kalau yang sakit itu perempuan, saghir ma biha. Kalau diri sendiri, saghir ma bi ya arhamar rahimin. Ini hadis. Nabi berawat dengan gunakan doa ini, dan kita buat yang sama juga, insya-Allah. Kalau kita sendiri pun bengkak, pegang tempat bengkak itu, bacalah Allahumma ya musaghir al-kabir wa ya musaghir al-kabir, saghir ma bi, sambil pegang, tapi dengan syarat memang kena ada isyarat kepada nak kecilkan tu. Sebab kita pegang tu, kita saghir tu, saghir kita tekan sikit. Kalau sakit apalah, saghir ma bi, atau saghir ma bihi, saghir ma biha. Buat 3 kali begitu doa untuk mengecilkan yang bengkak tadi. 4 saja komponen yang kita kena hafal, kena buat. Fatihah dah hafal, salawat syifa dah hafal, lanzalna dah hafal. Yang ni saja, Allahumma ya musaghir al-kabir wa ya musaghir, itu kena hafal. Pak itu dibaca juga pada air untuk diminum, dan dibaca juga pada tempat yang sakit itu. So, ini ruqyah, rawatan yang berdasarkan kepada bacaan-bacaan yang sabit datang daripada sunnah Nabi SAW. Okey, ingat 4 bacaan.
Walau apa pun saya nak tekan lagi mengatakan bahawasanya kalau boleh kita beri sama bacaan ini kepada orang yang sakit, bagi dia buat pun boleh. Kalau bagi banyak dia mungkin tak boleh buat. Kalau yang tadi itu, kalau yang sakit kepala, bagi kadar la yusadda'una anha wa la yunzifun, 3 patah saja bagi dia hafal, dia buat untuk diri dia, insya-Allah. Kalau yang ini kalau yang bengkak ni bagi nama 4 kadar. Baca Allahumma ya musaghiral kabir wa ya mukibasat saghir ma bi ya arhamar rahimin. Dia buat sendiri. Dan inilah kita sebut selalu, selalu lekat dalam kepala saudara. Di samping kita buat, kalau saya buat pun macam besok saya buat, seminit seorang jumpa dengan saya, itulah masa kita doa untuk dia pun. Dia jumpa dengan pembantu mungkin 10 minit, 15 minit, lepas tu dia balik, tunggu minggu depan pula nak mari. Tapi kalau dia dibekalkan dengan sedikit sebanyak bacaan ini, tunjuk dekat dia dalam buku saya ada, tak apa, kita boleh bagi, tak ada masalah. Bagi dia baca sama, maka lebih ada nilai lebih yang boleh penyakitnya. Di samping kita buat, dia buat, mempercepatkan sembuh insya-Allah. So bahan rawatan ada kita, di samping kita baca bahan bacaan ruqyah bacaan ataupun doa, ada bahan yang kita pakai: madu lebah, kapur sirih, buah limau nipis, air. Ini boleh dibuat dan boleh nampak hasil dia. Ingat baik, kita ada cari madu lebah, kapur sirih ini kapur biasa tu lah, kapur makan sirih, kapur kerang. Tak payah kapur kerang tu kalau kita khusus untuk buat barah. Tapi ini kapur biasa boleh, kapur cat rumah tu lah. Kapur sirih, buah limau nipis ataupun dipanggil limau nipis lah, dengan air. Yang ni kena ingat, nak kerja nak buat kena ingat. Yang pertama, anda kena bancuh dulu kapur dulu, dibancuh, ya kan kapur dia kan, yang bancuh bagi dia agak boleh disapukan pada semua tempat yang kena gaut, terutama sekali kalau di lutut lah. Sapu kapur dahulu kepada atas lutut, ke semua lutut. Lepas itu baru anda sapu madu lebah di atas kapur tu. Jangan terbalik. Kalau anda sapu dahulu madu lebah di lutut yang bengkak gaut itu, lepas tu baru bubuh kapur di atas, kapur kalah, kapur tak lekat, kapur akan lari. Sebab tu letak kapur dahulu, lepas kapur letak apa sapu tempat yang bengkak gaut tadi tu, baru sapu dengan kapur tadi dicampur, kapur yang dibancuh dicampur dengan limau nipis. Kapur campur dengan limau nipis, bancuh bagi dia sederhana, sapu semua tempat yang gaut. Tunggu bagi agak kering sikit, itu baru sapu. Memang kena sapu madu lebah. Lepas tu balutlah dengan bandage. Kalau tak balut, nak tidur malam buka selimut pula, eloklah selimut tu penuh dengan madu tu lah malam tu. Sapu kapur dahulu, lepas tu baru sapu madu lebah, lepas tu balut dengan bandage. InsyaAllah beritahu orang yang buat begitu, dia akan terasa pada malam itu macam dia berdenyut, dia macam sedang tindak balas, dia akan nyuk. Kalau dia sakit pun kena tahan. Biasa malam pertama dia sakit ataupun rasa sakit lah, rasa tidak senang, tidak convenient. Tapi malam kedua dah tak sakit. Malam ketiga, pengalaman kita lah, dia tak sakit. Lepas 3 malam dia sembuh biasa jika Allah izin nak sembuh. Yang penting ini rawatan. Saya ulang lagi sekali, lepas kita bancuh, dah bancuh pun gunakan air, kita doakan juga, doa dengan bacaan tadi tu. So air itu juga digunakan untuk bancuh, bubuh kapur sikit dengan asam limau, perahan asam limau, digaul-gaul sampai jangan bagi lekat sangat, jangan bagi cayak sangat.
itu disapukan kepada tempat yang jadi gaut. Kalau lutut, lututlah. Kalau ujung jari lah. Kalau lengan lah. Sapu. Lepas sapu dengan kapur itu, baru sapu dengan madu lebah. Sapu. Balut dengan kain bandage. Biar begitu untuk sepanjang malam tu. Pagi besok bangun tidur tu, jika dia nak mandi, dia boleh buat, boleh mandi balik. Dia kejap. Sebalik malam buat lagi. Saya kena buat 3 malam sekurang-kurang. Pengalaman kita memang orang kata okey Ustaz, sakit malam pertama teruk, yang kedua okey, malam tiga okey. Itu yang boleh kita bantu gaut yang okey penyakit. Cara penyediaan dan penggunaan bahan tu ada. Gaulkan air buah 5 nipis dengan kapur sirih. Sapukan campuran itu tempat kena gaut. Setelah kapur kering, sapukan pula di atas kapur itu dengan madu lebah. Kaedah tu memang saya ingat sangat. So kena ingat, jangan terbalik. Kalau anda sapu dahulu madu lebah, kapur dia kalah dengan madu lebah, dia tak kena kulit pun. Yang kita perlu pada kapur itu pun kita perlu kena kulit. Dia panas, kapur itu panas, rebah pun panas, yang dalam penyakit tu pun panas. Sebab tu dia panas. Bila panas lawan panas, siapa nak menang? Dan kita ada tambah lebih, kita baca doa, dan kita ada doa, kita ada ayat Quran dan sebagainya, insyaAllah dia sembuh. Itulah kita baca. Yang ketiga, rasdung. Tahu tak pasal apa? Kenapa orang panggil rasdung? Dia, kuman tu dia rest dalam hidung. Orang Melayu, orang ada reti, orang putih tu. Rasdung ni dipanggil juga dengan nose cancer. Dipanggil memang istilah dia, walaupun tak elok pakai makna cancer, tapi dia ke nose cancer. Dia rasdung, ada virus yang makan dalam hidung dia, daging dia merah, sebab dia keluar air tak berhenti, sakit, memang dia bermasalah. Dia sebut rasdung. Rawatan moden memanglah bermasalah. Dia kena bakar dengan menggunakan bakar dalam daging itu bagi masak dan sebagainya, bagi mati kuman. Tapi juga tidak mudah untuk menyelesaikan masalah rasdung. Tapi kita ada ikhtiar untuk mengatasi rasdung. Ada dua perkara. Satu, permulaan rasdung. Yang keduanya, kronik rasdung. Yang kronik itu memanglah penyakit apa pun itu dah kronik, ada kronik sangat dah teruk sangat, dan memang semua susah. Tapi kita tidak susah kerana kita bergantung kepada ikhtiar. Kita nak doa, meminta ruqyah kepada Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau izinkan, memang dia tak ada masalah. Okey, yang pentingnya bahawa ni kita sebut dalam punca penyakit rasdung ada jangkitan kuman, struktur tulang hidung yang tidak normal. Nombor 3, kuman atau bakteria yang berasal di gigi. Yang gigi sakit kadang, yang gigi sakit kalau kita biar lama sangat, kerana dia rosak, ada bakteria, ada kuman dalam gigi tu, dia naik ke atas, maka dia kena dengan nama dia dengan rasdung. So kajian juga menunjukkan tabiat menyelam di air sungai atau kolam. Yalah, saya di kampung dulu ni memang tempat kolam renang kita sungai tu. Parit, pantai Jubak parit saja. Dalam parit tu bakteria banyak mana. Ya, kita duduk orang kampung cerita ketahanan je bergantung kepada kebiasaan tu kan. Orang kampung dia nak minum air tu, dia tak ada, mana ada air pancok macam kita ni. Buat di padang tu, saya duduk buat benang sawah, dahaga pergi dalam benang tu, pergi tengok kat mana yang air cerah sikit, suar domoy bisa minum. Kadang minum sampai habis, bangun tengok tepi tu ada tap ke bawah, tepi je.
Aku kenyang ada, dia letak. Dia tak apa. Tak apa. Okey. Yang pentingnya inilah dia yang kita panggilkan dengan selalunya namanya resedung ini. Kita rawat dia, ada gejala dia. Yang penting kita ada kaedah. Sebab kita baca Fatihah. Saya ulang lagi sekali, Fatihah itu bila sampai, saya sebut dah, bila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu memang kita fokuskan, kita minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit. Itu tempat yang sesuai. Akan dikau kami sembah ya Allah, akan dikau kami minta tolong untuk menyembuhkan penyakit ni. Dan bila kita rawat macam kes kanser sebagai contoh, susah. Tapi bila kita fokus dan minta, mohon Allah Subhanahu wa taala bantu. Saya sebut tadi itu, bila kita di Mekah, waktu tiba kawan jamaah kita sakit lutut tapi tak ada jalan, suami nak tinggal pun tak boleh, kan masalah. Ada cerita keluar sahabat Brunei. Ada seorang orang Brunei yang bukan daripada kumpulan saya, kumpulan lain lah. Dia tahu saya ada di Madinah, kita cari, minta tolong pergi tengok seorang doktor bawa mak ada. Jadi mak tak tua, 56 tahun, jatuh tepi katil, pincang. Dia doktor, mak dia yang kena tu, jumpa dengan saya, minta tolonglah pergi tengok. Sejaklah sampai Brunei, pergi tengok. Dia completely koma daripada pagi dia jatuh itu. Dan doktor, anak dia perempuan, anak dia kata, saya tunggu bila mak nak habis. Dia doktor, dia tahu mak dia nak habis, dia tak tahu, tapi sedih malam. Okey, yang kita doakan, baca. Ialah peringkat yang macam tu yang hadis Nabi. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaha. 7 kali dibuka mata, dia bergerak. Saya bila jadi gitu, dia bukan nak abang kita sembuh, itu satu isyarat dia nak pergi tu. Anak dah senang hati lah apa semua ni. Saya kata tak, saya nak syorkan bawa dia ke hospital. Tak payah Ustaz, tak payah, dia okey tu, okey tu, okey dah. Dia sedar dah. Dia pegang mak dia, okey sedar. Tak apalah, tapi saya tahu mengatakan bahawa ini, bukan tahu, saya bersyaki itu ada peluang begitu. Bila orang yang nak pergi itu, sebelum dia pergi itu, Allah sedarkan dia kejap tidak, dia sedar kejap balik. Kalau dia pandai, dia nak wasiat 3 tu lah. Itu jelas lah. Pukul 12 saya tinggal dia, saya balik. Bila saya balik saja, mak dia pejam balik. Pejam semua, tak sedar balik. Tak sedar balik, dia terpaksa bawa ke hospital. Sebab dia meninggal. Ibu tu meninggal. So pagi kita dapat maklumat, ibu dia meninggal dalam keadaan sedih lah, sebab dia bawa mak dia nak pergi buat umrah dengan suami dan anak sedang anak 4 tahun dia, dan mak meninggal di sana. Kita ada pengalaman, kita tak ada masalah. Beritahu kepada package kita bawa tu, dia memang ada syarikat yang kerja dia, beritahu dekat dia, okey 4,000 dia kata. Bagi keadaan 4,000 sebagai contoh, dia akan siap ke semua sekali A to Z. Dengan ambil jenazah, pergi mandi, pergi kapan, bawa terus tanggung, pergi tempat semayang di masjid, lepas semayang ambil pergi ke kubur, ambil semua. Senang. Tapi tak apa, yang jangan cerita tu, kerana itu kadang-kadang bila kita baca doa tu macam tu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfi. Itu Nabi sebut. Kalau orang yang sakit teruk, nazak begitu, ataupun yang nampak macam dia tak ada harapan dah, Nabi kata baca doa 7 kali. Kalau dia memang tidak sampai ajal lagi, dia sembuh, dia akan bangun, dia akan sihat. Kalau sampai ajal, bacalah 100 kali pun.
dia mati. Tapi banyak pengalaman saya, dia percaya yang ni dia jaga. Macam tak lupa pengalaman saya masa seorang kawan saya Penang, dia masuk hospital Gurun. Dia nak jumpa dengan saya balik aja pergi tengok dia di hospital Gurun, dia tak sedar, completely tak sedar. Tapi tak apa, saya balik ke Perlis, dia sedar. Macam mana Ustaz Rundin? Dia mak kata, Pak tadi dia mari dah, kenapa Pak tak gerak aku? Dia koma, so gerak dia. Panggil sekarang. Saya tu dah maghrib, telefon pergi, dia masih sedar. Cakap elok, Ustaz saya nak wasiat ke Ustaz. Pula jelas bahasa dia tulis pun, Ustaz buat sebuah masjid dengan duit saya duit banyak. Yang kedua, jangan tunggu lama, saya mati saya buat. Yang ketiga, kalau boleh kenang-kenangan kepada saya, lepas saya mati letakkan dia nama saya. 1 saya terima, 2 saya terima amanah, 3 saya tak terima. Saya pun nama ni saya tak ada masalah, tak apalah, saya tinggal sekejap balik polis meninggal. Saya kata dia sedar sekejap tu ada dia wasiat, 3 wasiat kat saya, tapi dah kita buat kat dia kan. Saya kata inilah yang pengalaman saya cerita, pengalaman kita menghadapi orang sakit macam tu lah. Okey, balik ke sini pun, mungkin rawatan penyakit sedung ini kita ada ruqyah, Fatihah, salawat sifat tu yang menjadi kaedah kita. Lepas tu salawat tafrijiyah. Sebab ini tafrijiyah ini kita gunakan istilah untuk, sebab bila sedung ni dia kadang-kadang tu ditutup hidung, kadang bercakap pun suara dia lain, kadang menapah tak boleh. So tafrijiyah ini, tafrij itu kita nak buka, nak luaskan balik tu, gunakan tafrijiyah. Lepas tu kita gunakan nama 4 tu, bismillah tu, a'udzu bi'izzatil qudrati min syarri ma yu'u hadir. Itu memang doa khusus bagi penyakit yang macam tu. Dan yang kelima, qul nazzilna al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. So 5 bacaan ini tidaklah mesti tidak rigid, sebab kita merawat ni kita tidak rigid. Bila saya sebut 5 sini ni, kalau saudara duk baca jumpa 4, saya satu lagi tak jumpa, main esok lah pula saya dah kejar ni. Kita faham kaedah dia tidak rigid. Mengapa tidak rigid? Kerana kalau Allah nak izinkan baca Fatihah saja apa dah, macam Abu Sa'id Al-Khudri tu, dia merawat yang kena senak kala jengking, yang orang lain semua tak boleh rawat, tak boleh sembuh, dia baca Fatihah saja dia sembuh. Nabi merawat memang yang tadi tu, bismillah a'udzu bi'izzatil Nabi pernah baca itu tu, macam doa kita baca tu, Rabbuna fis sama'i, Nabi pernah baca satu saja. Okey, kita ini bahan, kalau saudara ingat ke semua 5, okey, go ahead. Kalau boleh ingat 4 saja, okey, 4 saja boleh. Kalau 1 saja Fatihah, yang boleh lain tak boleh, koman sangatlah, kurang ada pergi boleh lebih sikit. Tapi tak apa. Yang pentingnya ada niat. Bila sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, anda dah mohon Allah Subhanahu Wa Taala dah minta sembuh penyakit itu, maka bacalah yang kita buat ini sebagai panduan. Kalau nak tambah lagi pun boleh, tak apa. Kalau baca yang lain boleh tambah. Okey, air yang kita buat tadi itu memang pertama nak kena basuh. Air itu nak kena basuh hidung dia. Air yang kita doakan tadi, biar dia basuh, maknanya dia kena sedut dalam hidung dia, tahan sekejap, dia buang, macam nak basuh dalam hidung tu lah. Yang kedua, masuk dalam hidung balik, macam dia semayang tu lah, tahan sekejap, lepas tu dia buang. Dia buat 3 kali, lepas tu baru basuh kat semua muka, lepas tu barulah dia buat minum dengan bacaan yang 5 tadi tu.
Kain rawatan pertama bekam kain lilin. Ini kita ada lagi satu tambahan. Saudara akan menjumpa nanti. Saya akan pergi Ustaz Rashid ataupun Ustaz Mukhtar nanti akan mengajar khusus ini. So kita pernah guna juga untuk merawat orang yang kena resdung, yang teruk-teruk macam ni. Kain putih disapu lilin padanya, dibalut jadi macam rokok. Ada gambar dia lah. Ya. 208 228 228 atas tu. Itu kain putih yang dililitkan dia sebagai keras, dibalut dia macam rokok. So rokok ini diletakkan, saudara kena tengok nanti, praktikal nanti, dibakar, diletakkan pada tu nombor 1, 2, 3 atas tu, 4, 5, 6, 7 tu. Tempat itu tempat yang akan diletakkan tegak begitu, dibakar di hujung dia. Memang kain itu akan terbakar kerana ada bahan bakar dia, iaitu lilin. Lilin akan menyala, tidak akan menyala jengkal itu sampailah kepada lilin itu terbakar sampai nak terbakar kulit. Jangan bakar kulit, akan macam rawat lain pula. Sampai tanah nak terbakar kulit dah, barulah angkat buang-buang. Anda akan nampak di tengah-tengah bulat itu satu bahan yang keluar daripada dalam dia kekuning-kuningan dan amat busuk. Keluar banyak. Dia banyak sedih, akan keluar banyak lah. Dengan sikit-sikit. Saya pernah try buat sekali, tak pernah keluar. Kalau sedung ada, dia akan keluar. Keluar dalam bentuk macam nanah, macam telur merah yang kita masak akan makan pagi itu lah, scramble egg itu. Okey, kita akan tengok nanti. Ini satu lagi kita. Kalau yang ini dibuat sebagai satu tambahan, tak apa. Dia buat sampai kepada peringkat yang keluar itu dah tak keluar dah habis. Biasanya sedung itu akan berkurangan ataupun akan sembuh. Itulah bahan yang rawatan pertama, bekam kain. Rawatan kedua, penggunaan herba. Bunga pokok seluduk putih. Tapi saya tengok seluduk putih ni, kalau yang kita tanam, dia ada pernah yang itu ditanam seluduk putih tu depan rumah anak saya pun ada. Tapi yang tanam dia tak tahu, dia tidak menjadi khasiat ubat. Tak tahu. Yang nak jadi ubat betul ni, kalau anda berjumpa seluduk liar dalam hutan ataupun kan pokok seluduk ni banyak kan dia tumbuh. Kalau berjumpa dengan seluduk yang warna biasanya warna purple kan, dia warna putih. Kalau berjumpa, jangan biar. Kalau anda masuk hutan seperti itu, saya pernah kenal. Masuk rumah buru di hutan, nak masuk, berjumpa tepi hutan tu ada pokok seluduk putih. Okey, balik kang kita ambil. Memang seluduk putih, saya pegang, memang putih. Ambil bunga satu, tengok, memang dia putih. Tengah-tengah pokok yang banyak tu, satu putih. Tak apa, kita esok balik kita ambil. Esok balik. Tak. Itu tak. Mungkin salah tempat. Kepada kawan saya tengok tu pokok yang saya pijak malam. Kalau pokok ni malam. Ni apa bunga apa dengung ni? Dah. Tak tahu lah, tapi dia tidak jadi putih dah. Kalau jumpa, ambil. Dan dia mustajab sangat untuk merawat sedung. So bunga dia tu dia ambil,
dilumatkan masuk hidung. Bunga dia tak ambil hidung, daun pun boleh, daun dia pun boleh masukkan hidung, ataupun daun dia disapu di atas ni, di atas kepala, atas dahi ni sampai ke hidung dia. Tu yang kita gunakan. Bunga pokok senduduk putih yang tumbuh liar dimasukkan dalam hidung, tu rawatan. Atau akar pokok senduduk diambil dan diasahkan pada belakang pasu untuk mendapatkan airnya, kemudian disapu dan dimasukkan dalam hidung. Atau amalkan pemakanan isi terung kemal. Atau banyak atau ni. Akar pokok mengkunyit kering dibakar dan dihidu asapnya. Atau amalkan mencium bunga daun bawang merah. Tapi saya nak buat penekanan kepada akar pokok mengkunyit. Anda boleh dapat akar ni bila jumpa dengan orang asli yang jual herba. Kalau balik ke utara tu, anda berjumpa dengan Perak, Sungai Perak tu kan. Tepi Sungai Perak tempat rehat tu ada tengah-tengah tu orang asli yang duk jual macam-macam bahan-bahan herba. Tanya dia, akar mengkunyit. Di akar pokok mengkunyit, tapi akar tu macam kunyit kuning. Okey, akar itulah yang senang dibuat. Akar itu diambil, dibakar dengan api, dia akan berasap. Sebab akar ni dia kering, dia mudah kering dan dia mudah makan dengan api. Jadi macam rokok lah, bakar, dia akan berasap. So asap itu disedutkan ke dalam hidung. Pasti dah kalau orang yang memang ada resedung, kalau hisap ataupun sedut asap daripada akar pokok mengkunyit ini, dia tak akan tahan. Sakitnya tak mungkin yang pertama dia boleh tahan, dia give up. Tapi habak dia tak apa, kalau tak tahan berhenti dulu, cuba lagi. Rupanya yang dalam hidung kita itu, yang sebut tadi virus itu, kuman itu, bila diserang oleh asap daripada pokok akar mengkunyit ini, dia melawan. Macam kita lah, bila orang tekan kita, dia melawan. Bila melawan, dia sakit. Sebab tu jangan give up, isap lagi, sedut lagi sampai kepada peringkat memang dia sudah tidak sakit lah. Maka maknanya kuman tadi itu dia surrender. Kalau tak mati pun dia tidak melawan, dan akhirnya penyakit gastrik atau penyakit yang nama resedung ini akan berkurangan dan terus habis. Dan boleh simpan kalau ini tak boleh simpan, boleh guna untuk sendiri, untuk tempat tidur orang pun boleh, sebab akar tu boleh dibeli. Akar pokok ini yang atau ni, itulah kita bagi peluang mana yang senang anda dapat, maka gunakan. Okey, jadi maknanya petua mengelakkan resedung, elakkan diri terdedah kepada cuaca sejuk dan lembap secara berterusan, jauhkan diri dari cuaca panas dan kering, elakkan diri daripada terdedah kepada habuk, elakkan memakan makanan bakar seperti sotong, kerang, ketan, caluk, udu, semua sejak laksana ya. Kalau yang belum ada ni memang terkadang salah. Kalau ada pun, kalau dia menjadi mendatangkan putaran kepada kita, memang tak makan lah. Tapi kita bagi tahu sahaja ini di antara benda boleh mengelak. Okey, ini rawatan-rawatan seperti ini saya katakan pada dia adalah menjadi suatu daripada amalan lama yang kita buat, insya-Allah akan menjadikan penyakit yang kronik tadi itu sudah menjadikan yang lebih. Okey, so kesimpulan malam ini, 3 perkara ini adalah penyakit-penyakit yang sukar diubati dengan alopati.
bila sukar, kita lah yang akan dibantu. Tapi jangan lupa, kalau orang itu dan kita pun sedang menerima rawatan hospital, teruskan. Jangan dia tak berlawan. Dia makan ubat hospital ke, tak boleh teruskan. Kalau kita nampak operation, dia teruskan. Yang kita buat ini, dia ada pilihan. Kalau tidak ada bahan, kita kena ubat dengan air sahaja, dengan minum, dengan basuh dulu. Basuh dahulu hidung dengan air doa kita, lepas tu boleh minum, basuh semua muka dia. Beramal demikian pun dia tak lihat kekurangan yang dia akan rasakan, akhirnya dia sembuh, insyaAllah ta'ala. Okey, ada soalan? Tak banyak kan? Macam ada. Okey, sebelum saya tengok ada soalan. Ini masalah yang ada guna dengan sikit. Ada seorang yang tersebut saya ada soalan. Bolehkah kami terus masuk ke bilik rawatan ustaz, atau kami perlu memaklumkan terlebih dahulu kepada ustaz sendiri atau kepada petugas pada hari tersebut, berapa lama kami boleh berada di sini, di tempat saya. Maksudnya dia nak tengok saya berubah. Sedangkan saya minta tanya kurang-kurangnya setahun, sekurang-kurangnya setahun ini sudah ada beberapa kali yang tengok saya merawat dalam hari biasa, dan juga saya agak ini dia mungkin kena larang, kena rakyat bagi masuk orang, maka dia kena mengadu kat bos lah. Tidak ada datang kuasa klinik, tidak ada pengurusi yang menguruskan hal klinik. Jadi saya tak campur yang tu, tapi saya akan bagi arahan. Saya beritahu memang saya welcome, saya sangat datang, saya mengatakan kepada yang tengok saya merawat macam mana, duduk berapa lama. Tengoklah kalau tidak ada orang lain pada hari itu, nanti jaga seorang, dua orang saja, tunggu sampai maghrib pun tak apa. Tapi kalau ramai orang yang nak tunggu tengok dan ramai sangat tu, tengok dalam 5 kes, 6 kes, tapi orang lain. Okey, perlukah laporkan kepada ketua perawat? Perlulah, itu sistem juga. Tak payah ada yang uruskan buat saya tu, bagi tahu kat mereka. Saya tak beritahu saya terima semua. Kena bagi tahu dan duduklah tengok. Tapi kalau sudah pergi petugas seperti saya dengan pegang botol bantu saya, anda kena ingat, anda jangan duk kerja pegang botol saja. Bila orang tu mengamuk, suruh tengok je. Kena sensitif lah. Sebab ada orang bila dia semua gitu, dia datang okey, jumpa dengan saya saja, tak baca, ada mula mengamuk. Nak bersilat lah, nak apa semua. Jadi kena pegang lah. Itu tugas saudara, kena pegang. Sebab tu saya bila muslimat nak jadi pembantu tu, saya kata muslimat tengoklah. Pasal yang jadi yang duk menerem ni orang yang jenis-jenis yang kahak-kahak belakang ni. Kalau muslimat nak pegang dia, maka bukan kita lah. Sebab tu saya boleh sekali boleh tengok. Tapi kalau ada yang datang selalu jadi, kena bantu, pegang dia, lepas tu keadaan ada kita bawa ke ICU ada. Kebanyakannya bila pegang, saya baca tidak, dia buang lay lah, lepas tu dia okey lah. Tak kena boleh. Atau kami hanya perlu hadir kelas praktikal untuk rawatan di satu ketika nanti. Kelas praktikal tu lain, itu kena hadir lah. Tapi ini sebagai volunteer, sebagai datang nak tengok saya merawat, tengok beberapa kes. Ada yang bawa catatan buku, tengok saya baca apa kaedah saya buat, memang boleh tengok lah. Dengan sendiri saya katakan bahawasanya yang klinikal itu kena hadir, yang saya buat juga kena tengok beberapa kes. Terutama sekali bila kes menderem ni, saya handle macam mana. Menderem ni istilah kita buat masuk hantu tu lah, jaga melulung, itu kita handle macam mana.
So sebagai contoh itu, kerana saya nak tunjuk, jangan buat lebih lah. Jangan saudara buat macam katok, hantuk kepala kawan tu pergi ke dinding, kawan mati kawan. Ini masalah. Tak lah, kita pegang. Kalau saya pegang kat pokok pun sekadar nak memudahkan dia keluar. Sakit tapi tak cacat lah. So elakkan dia berlaku cacat. Itu yang saya. Jika boleh, bagaimana saya boleh hubungi ustaz melalui siapa? Kata jawab dah, tidak mesti melalui saya. Boleh dan beritahu saja kepada ketua perawat pada hari itu, dan saudara boleh bersama-sama untuk melihat. Alhamdulillah saya dibolehkan untuk tunai haji pada tahun ini. Soalan bagaimana pengertian perubatan, macam mana pengajian perubatan Darushifa ini. Alhamdulillah saya dihadirkan dapat menunaikan haji pada tahun ini. Soalan macam mana pengajian perubatan Darushifa ini. Saya kalau sudah pergi haji yang melibatkan tidak cukup kedatangan, terpaksalah ada minta tangguh untuk sambung dengan grup yang baru ke depan. Kalau cukup kedatangan dengan syarat kita, dan boleh absent, boleh tidak ada beberapa kuliah, kalau kurang sikit banyak boleh runding dengan pihak tadbir lah. Adalah give and take yang seperti saya syorkan. Kalau lama sangat dan tak mencapai kepada keperluan hadir yang sebenarnya, maka anda eloklah anda minta cuti atau minta tangguh, anda sambung ke tahun depan pula dengan menggunakan tiket yang ada pada tahun ini. Itu apa perancangan Darushifa pada masa hadapan, seperti adakah ingin melaburkan kepada ingin melebarkan kepada Akademi Darushifa, seolah Darushifa dan lain sebagainya. Ya, masa depan memang banyaklah hati saya sebutlah. Kita pernah fikir sampai pernah buat institusi pengajian, institusi Darushifa. Institut maknanya dia pusat kajian. Macam Brunei itu saya dah shortkan pada Brunei, buat kompleks. Jangan lupa ada satu bahagian R&D, Research and Development, dan banyak ruang yang boleh kita buat research. Kalau macam makhluk halus pun sudah ada beberapa tanda. Dia secerita hari itu ni macam kita tu, alhamdulillah, yang rumah yang diganggu di makhluk halus tu, yang dapat cash tangkap dengan CCTV, dia menyerang tu, dia CCTV dapat cash gambar lah. Kalau dia serang spotlight, gambar terus dia hentam spotlight, boleh apa? Dia bentuk macam skru keramik panjang. Dia masuk dalam lampu, nampak mati. Dia masuk dalam kamera, blackout. Kamera satu daripada kamera CCTV blackout. Tukar baru, hentang lagi, blackout. So lampu tu dah 7 kali tukar. Saya pegang lampu tu, baca doa, dipegang dia dengan anak saya dengan pegang kamera tu, baca doa sekarang. Dia tukar lalu lah. Dia tak kena, yang saya pegang tak kena, yang ni pun tak kena. Dia masuk ke tiang. Set. Gambar dapat. Kita dari play, flash gambar tu, jelaskan dia. Apa yang bentuk macam orang mati yang dipaparkan. Buku panjang, buku yang hitam, bawah hitam, buku hitam, hati hitam. Pecah macam apa? Ada 42 gambar.
Lepas saya balik, dia tukar laluan, dia orang telefon tolong. Satu dia mengamuk, saya pergi pula, pergi dengan 3 orang di sila itu, jalan semua sekali, doa lah. Kita pergi ke Mekah saja. Setiap hari dia orang call saya di Mekah. Saat malam ni okey, tak ada. Sampailah kepada semalam dan last one, katakan sejak dulu sampai semalam dah 16 hari dah, tidak pernah kita dapat tangkap lagi dah. Kalau itu terus tidak ada. Jadi maknanya yang tu saya katakan bahawa alat moden CCTV ni boleh tangkap walaupun dia laju, tapi sebab dia sensitif, dia masuk, dia bunyi. Jadi macam ni kita nak tengok. Bila kita baca tu tengok kenapa dia ubah laluan. Bila kita baca lagi dan sebagainya sampai langsung dia tidak, sekarang tidak ada. Sekarang tu dah aman. Tuan rumah pun tak boleh duduk di rumah tu, dia tinggal rumah. Tinggal. Sekarang boleh balik. So saya kata inilah yang soalan tadi tu, kita memang kita nak buat masa depan yang lebih besar daripada itu. Lagipun sekarang ni usaha sedang dibuat untuk menubuhkan Federation of the Islamic Medication. Kementerian KMM ni nak tubuhkan satu badan rawatan Islam Ruqyah dengan atas nama Federation, dengan menggabungkan beberapa banyak persatuan ataupun badan-badan rawatan dia masuk ke situ. Saya dah reject daripada awal. Saya kata saya nak cadangkan jangan pula hari ini orang tu tubuh persatuan perubatan Islam, esok dia ambil duduk dalam Federation. Mestilah yang dipanggilkan badan rawatan Islam ini dia belajar, dia ada rujukan, dia ada pengalaman praktis kurang-kurangnya 5 tahun. Bila dia praktis tu, dia tengok apa yang dia baca, apa yang jadi. Kalau seminggu mendaftar, boleh masuk, diterima dah sebagai badan rawatan Islam Ruqyah ataupun nama apa sajalah, sekarang nama banyak, Tibun Nabawi tu yang di Kelang tu, Tibun Nabawi. Dia baru sebulan tu dah dijemput untuk menduduki dalam Federation. Ada satu lagi tu baru 2 minggu tubuh kemudian panggil. Jadi macam mana kualiti kita nak jaga nilai kalau dia sendiri tak berawak orang lagi baru tubuh? Sebab saya kata mesti kan ada code of ethics pertubuhan pun, sekurang-kurangnya dia telah berkhidmat kepada masyarakat selama 5 tahun, yang track dia itu diakui betul. Bacaan dia ke ataupun dia charge tinggi sangat kan pun orang marah dan sebagainya, itu kena tengok. Itu kita akan bincang dalam satuan saya akan ada. Boleh tak Ustaz Tuk Guru jelaskan tentang kesan lebam yang aneh pada kanak-kanak didapati selepas bangun daripada tidur? Ini tidak berlaku kepada kanak-kanak sahaja. Kalau kanak-kanak setahun 2 tahun pun, kanak-kanak 60 tahun pun berlaku. Dia berlaku. Yang ni saya tidak ada jawapan lain, maka nak mengatakan bahawa ada peranan makhluk yang telah menggunakan 2 gigi tu. Dia sedut darah tempat itu. Kalau yang tadi cuba tengok, kalau ada tengok pula ada lebam di badan anak kecil, anak besar kan, tengok dengan mata nekat air pun anda akan nampak ada 2 lubang hitam sepanjang 1 senti lebih kurang, 2 lubang. Kalau anda tak puas hati, ambil magnifying glass, letak bagi tenggelam, nampak 2 lubang. Di mana pun tengah-tengah ada lubang itu tempat yang dia sedut. So yang biru itu ialah darah dah keluar daripada dalam daging kita, dia sangkut ataupun dia berhenti di bawah layer kulit. Itu darah tu. Macam orang pukul, kita pukul kuat kan, tumbuk muka kan, lebam kan. Lebam tu kerana darah tu dah keluar, dia lekat di bawah daripada kulit kita.
Maka yang tadi itu memang ada kesan sedutan daripada dua jarum yang masuk. Sebab tu nak tafsir apa yang tu. Itu sebab tadi saya kata saya tahu itu, tapi nak tafsirnya agak sukar. Tapi yang senang dikatakan itu, kalau nak senang fahamlah, dia panggil itu adalah perbuatan hantu raya. Hantu raya dia menjedut. Okey. Inilah yang kita gunakan untuk rawat dengan menggunakan daun bidara tu. InsyaAllah walaupun dia berulang, tapi dia akan selang panjang. Mandi dengan daun bidara. Daun bidara yang kita doakan ditumbuk dahulu, agak hancur, jangan hancur halus sangat, jangan. Bagi hancur daun saja, masuk dalam timba yang bersih ataupun dalam besen transparent apa boleh, tak kira lah. Buah air yang bersih, termasuk air yang kita doakan, diminum terlebih dahulu daripada air yang bercampur dengan daun bidara dengan air tadi yang didoakan. Diminum dahulu sedikit, segelas pun tak apa, jangan minum semua lah, kan nak mandi pula. Lepas tu mandi dia. Itu memang rawatan untuk yang gangguan tadi tu. InsyaAllah kalau budak pun kena, kita pun kena. Saya tak pernah lah, tapi tengok kadang-kadang Kak Jah pun kena, tapi tak banyak. Okey, itu rawatan dia, dan itu memang angkara satu perkara yang sebut tadi tu, memang kita tengok nampak sendiri. Saya tengok banyak, semua sama. Kalau biru, tengok tengah-tengah tu ada kamu jumpa ada dot-dot dekat ya. Seolah macam dia timbullah cerita, adakah makhluk halus ni dia makan darah? Sabit dalam hadisnya mereka makan tulang. Sabit dalam hadisnya mereka makan hidu daripada bau tai binatang hutan, terutamanya macam tai osa, tai kijang, itu dia makan. Tai gajah dia hidup itu sabit. Rausul Bahaim tu hadis. Itu makan. Tapi darah saya tak pernah jumpa. Tapi ini dia bukan makan, dia menyakiti. Memang kerja dia lah menyakiti anak Adam tu, menyakiti dengan cucuk, hisap. Dia tak makan. Kau nak makan, dia pergi tempat sembelihan lembu, tempat sembelih ayam lagi banyak, lagi pergi. Tak, saya nak katakan bahawa dia memang untuk dia menyakiti sahaja. Yang inilah yang dia antara peranannya, sebab nak tanya dah, antara peranannya yang kita duk baca muawizat, dia baca 3 qul, baca ayat kursi tu, tiup di tangan tu yang kita sapukan ke semua badan tu. Kenapa orang yang demikian itu? Kena buat perlindungan itu. Apakah ayat-ayat yang perlu dibaca dan bahan yang perlu digunakan sebagai ikhtiar? Saya jawab awal dah. Siapakah Ummul Mildam? Dia hadis sahih, dan dia adalah makhluk halus yang speciality dia mengganggu budak. Seperti nama Ummu, nama mak. Mildam istilah kepada sejenis makhluk halus macam al-walahan. Al-walahan satu istilah hadis Nabi. Al-walahan satu hadis mengatakan bahawa ada makhluk halus dikenal dengan al-walahan. Kerja dia mewaswaskan manusia dalam semayang. Ummul Mildam makhluk halus juga. Kerja besar dia mengganggu anak kecil, anak Adam, yang akhirnya kita kenal dengan nama sawan. Sawan tangis. Sawan tangis itu memang angkara perbuatan dia. Dan kita senang kenal kalau budak yang tadi mengamuk dengan menangis tak pasal sebagainya, kalau kita mendoakan, saya akan ajar nanti, tak? Baca tiup sekali saja tu, budak yang menangis dah bertahun-tahun dah tak pernah berhenti menangis, petang menangis. Kita buat satu petang aja, sekali kita semuk sekalipun dia dah berhenti. Budak tu kan kena apa, doa tak doa.
Itu umum mildan. Sebab bukan dekaan kita, tapi dia adalah hadis. Okey. Saya berhasrat menjadi seorang perawat bagus, insya-Allah. Tetapi masalah saya tentang bola, tentang bab harta pusaka, adat berpatih. Bolehkah saya menerima harta pusaka tersebut memandangkan saya pewaris wanita? Mohon penjelasan Tuan Guru. Saya tahu soalan ni dah 2 kali datang. Okey. Adat berpatih yang saya tahulah, kalau saya tak betul, dah betulkan baliklah. Ada tanah-tanah adat di Negeri Sembilan, di Melaka ada tanah-tanah adat. Itu tanah yang dipusakai turun-temurun. Bila seorang tu mati, bapa mati ke mak mati ke, tanah pusaka itu, tanah adat itu, dia tidak pergi kepada laki-laki, tapi kepada perempuan. Perempuan tu warisi pula, dia mati pula, dia pergi anak perempuan pula. So yang dapat tanah adat, anak perempuan sahaja, laki-laki tak dapat. Yang itulah yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum syarak. Hukum syarak, walid zakari mislu hadil unsayain. Harta pusaka dibahagikan, anak laki-laki dapat 2 bahagian berbanding dengan anak perempuan dapat 1 bahagian. Itu bukan lagi perkataan ulama ataupun hadis, tapi ayat Quran. Lid zakari, diutamakan anak laki-laki, mislu hadil unsayain, dia dapat 2 bahagian harta pusaka. Mak dia ke, ayah dia ke, dia dapat 2 bahagian. Kalau tak boleh langsung, maknanya harta tadi itu bukan harta syarak memberi kepada anak perempuan, tapi adat yang bagi. Adat itu adat yang berlawanan dengan hukum syarak. Sedangkan yang nama adat di sebelah itu, dia adat bersendikan syarak. Sendi apa? Dia lawan tu. Sebab tu saya tak nak masuk saya ni adat. Saya tahu lah ni orang sensitif. Tapi saya nak kata lagi bahawa anda yang telah menerima pusaka atas nama tanah adat tadi itu, anda dapat kesemua sekali. Saya syorkan kebelas, anda boleh hibah balik harta. Tak apa, anda terima. Anda terima harta adat itu atas nama adat berkata, mak meninggal, katakan ada 10 relung tanah, semuanya pergi kepada anda seorang anak perempuan ataupun 3 orang anak perempuan, anda terima. Tapi anda hibah balik kepada abang laki-laki, adik laki-laki mengikut hukum faraid atas nama hibah. Boleh. Contoh lain, seorang bapa dia meninggal dengan wasiat, harta aku ini kalau aku mati dibahagikan kepada semua anak-anak aku dengan sama, dengan sama kata aku tak nak bahagi macam 2 laki-laki, aku tak nak, aku nak sama. Dia mati, bolehkah tidak wasiat dilaksanakan? Tak boleh, pasal dia berlawan dengan hadis la wasiyata li waris. Dia tak boleh wasiat kepada waris dia, pasal waris sudah ada dah, ashabul furud sudah ada peruntukan dah. Tapi nak buat macam dia wasiat. Okay. Wasiat itu hanya boleh laksanakan bila kalau kesemua waris nanti berpakat, dia setuju dengan yang bapa nak. Yang itu dia panggil tanazul. Maknanya anak laki-laki dia tanazul, hak dia dapat 2 bahagian, dia ambil satu sahaja, satu lagi dia masuk balik dalam harta lain untuk dibahagikan sama kata. Kalau tanazul dengan cara reda bereda, itu boleh. Tapi itu dia panggilkan dengan hibah juga ataupun tanazul. Dia dapat, malah bukan saja dia terima satu bagi balik, dia tak terima langsung pun sah. Saya tak mau terima pusaka ini, ambillah adik-adik lain. Macam harta pusaka ayah, mak saya meninggal, saya tak ambil, adik tak ambil, adik yang kerja semua tak ambil, kita bagi kepada yang tidak bekerja. Itu maknanya boleh. Pasal apa? Itu dipanggil tanazul. Okey, balik yang pokok besar tadi itu, kata benda tu benda yang sensitif dan orang tidak faham ataupun orang sengaja nak pertahankan adat, tapi jelas dia
amat bertentangan dengan hukum syarak. Hukum syarak ni hukum syarak yang sabit dengan ayat Quran, bukan dengan ijtihad ulama. Nak betul balik memang payah, tapi kalau sedar demikian, cara tadi anda boleh buat demikian dengan cara tanazul, iaitu yang anda dapat itu saya ambil hak saya ikut hukum syarak, yang lain saya beri balik kepada abang-abang saya atas nama hibah daripada saya. Boleh? Okey, isteri saya menghidapi penyakit saraf, Parkinson. Ruqyah mana yang perlu saya amalkan? Yang ini tak perlu sampai lagi, tapi saya akan ajar nanti. Ada buat sementara ni ada baca dengan wa iza batastum jabbarin. Satu, inna batsha rabbika la syadid innahu huwa yu'id. Sampailah habis ayat tu. Itu di antara ayat yang telah kita amalkan di berkesan. Sampai nanti saya ajar. Saya nak bertanya, tak boleh sebutlah, tentang rokok, sisap. Petua dunia memang kata haram, tapi masalahnya saya ini tegak merokok. Bagus anda ni. Jika berhenti banyak penyakit menyusul. Soalan saya, ada tak cara saya berhenti merokok? Senang aja. Jangan beli, jangan hisap. Anda telah sampai satu, anda tanya saya faham, anda itu ada kesedaran, anda sudah bagus, anda ada kesedaran nak berhenti. Yang ini memang boleh dibuat, bukan saja pokok. Saya banyak sarawak orang yang kena, orang yang addicted ni. Kalau saya tidak buat, kalau tidak bawa budak tu, kalau orang yang kena isap dadah ni, mak dia meminta tu, saya kata saya boleh buat, tapi saya tak begitu seronok sebab tuan badan tak mahu. Dia tak omai ustaz, mak dia tak mau berhenti. Kalau dia mari, saya tanya, adik nak teruskan hisap dadah ni, sabun ni kan, ataupun nak berhenti? Saya nak berhenti. Saya bersumpah depan saya nak berhenti. Ikat dia sikit, ajak dia, sumpah wallahi ikut, saya nak berhenti. Memang sumpah tu al-yamin makna al-quwah. Al-yamin sumpah tu makna, kenapa? Yamin makna kanan, sumpah apa makna kanan? Dia menguatkan azam dia, kekuatan diri dia. Dia bersumpah, dia nak bersumpah, saya yakin, saya yakin adik boleh berhenti. Jangan syarat, kuatkan azam. Air yang kita doakan ini, minum, ingat kepada barang tu, minum. Dan jangan minum, jangan pergi buat kerja. Saya telah bersumpah dah. Dengan lain bahasa, keazaman sahaja yang boleh berhenti. Kekokohan jiwa, ketahanan. Lagipun benar tu benda yang ada orang mati dengan tak merokok orang. Kalau tak makan nasi mati apa. Tapi kita tak merokok ni tak mati. Cuma sekadar dia kenyat tu berapa hari, tak lebih seminggu. Kalau bertahan seminggu sahaja, bertahan seminggu, dia akan mati satu. Ada yang kedua, memanglah di antara benda yang saya akan ajar nanti, doa yang berbunyi. Saya belajar mula, saya belajar mula dengan seorang tu imam sebuah masjid. So, saya tengok dia bagi budak-budak kecil yang duk menyusu mak dia tu sampai kepada masuk sekolah darjah 6 dah, balik isap tek mak lagi. So nak berhenti macam mana? Tu ada seorang tua, Tok Dua nama dia. Saya tengok dia buat di biskut Mary. Biskut dia tulis. Kata balik suruh dia makan berhenti. Saya belajar, dia ajak. Tapi dia kata ustaz ambil biskut, ambil pensel, syarat saja. Kalau pen tu jangan bagi mata dia keluar, asalkan ujung tu tajam saja.
tulis di biskut tu. Apa dia tulis? Betul dia. Apa benar? Sa'ata tak sauta haramtu alaika kama hurrima alaika lahmul khinzir. Ujung saya faham, tapi apa benar nak sa'ata dengan tak sauta, Arab tak Arab punya ni. Saya ingat lagi, betul saya belajar. Saya tanya seorang yang pakar Arab, dia kata ni bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Apa sa'ta itu dalam Arab ni, dia panggil bahasa Arab ni, kamu sudah melampaui batas. 12 tahun ni tak mak lagi tak melampau kan. Tapi kalau anak yang 30 tahun tu cerita lain tu. Sa'ta kamu dah melampau. Betul, tak saw dah. Tu wala tak saw fil ardi mufsidin. Tak sauta tu kamu benar-benar melampau. Oleh itu aku haramkan kepadamu, melarang susu mak kamu. Kamu akan terasa nanti macam daging babi. Macam daging babi ni kan orang jijik kan. Bila kita orang Melayu Islam sebut babi tu, sebut perkataan babi tu pun dah berdengar dah. Okey, dengan bacaan tadi dengan yang sebut babi itu, kama hurrima lahmul khinzir itu diikhtiar sebagai untuk bontikan dia daripada yang nama dia tetek, poster busuk, bantai busuk sebagainya. Maka kita gunakan tadi untuk rokok tu, setiap kali nak isap rokok kita ingat baca doa tu. Sa'ta ada nanti saya akan sa'ta tak sauta haramtu alaika. Kalau rokok Arab kata as-sajair. Kalau apa nama ni, dadah tu dipanggil al-mukhaddirat. Haramtu alaika al-mukhaddirat kama hurrima alaika lahmul khinzir. Mukhaddir makna dia dadah. Kalau agak tu al-kham. Haramtu alaika atau hurrima alaika al-kham. Kalau yang tai agak lah, ataupun yang apa nama ni, main judi, al-maisir. Okey, saya akan ajar nanti itu, insyaAllah dengan doa kita memang akan berubah orang itu kepada baik. Okey, saya mengalami kecederaan tentang belakang, terasa sakit kepada semua yang sakit belakang ataupun slip disc ini memang kita pakai selama ini tu doa yang bagi kepada wa iza batashtum jatarin. Tak nampak kita belajar insya-Allah. Kaedah penyembuhan laut ini bolehkah untuk memudahkan penyakit lutut yang cedera ketika bersukan? Ya, semua yang kecederaan organ termasuk saraf yang tercedera di lutut dan sebagainya, memang kita gunakan Tyson. Kita buka pakai yang disebut laut tadi tu, boleh pakai kita buka. Ataupun yang guna obat-obat, semua guna obat, termasuk yang kalau nama slip disc ialah ada obat yang kecil yang tersepit di antara tulang belakang kita, kecil tersepit itu sakit. Semua yang inilah yang kita pernah bawa menggunakan kaedah baca Al-Quran ini. Saya baca tepuk atas bawah tepuk buat sikit, insyaAllah semua yang guna itu gunakan ayat dia bahasa sedikit tersebut. Bolehkah doa untuk bukan saja yang makan mengkak dan dalam atau luar yang boleh kita gunakan saya mohon Ustaz jelaskan tentang pemutus ubat yang tak sampai kita tak sebut lagi tu. Kata bahasa nanti saya sebut pemutus ubat ini dia akan jelaskan apakah hukumnya bersanding dengan Islam. Kelah rawatan Islam tak bisa bersanding pula. Bersanding yang bolehkah dalam Islam? Ringkasnya, bersanding itu adat.
Adat. Orang Melayu ada adat dia, orang Hindu ada adat dia. Adat dalam Islam, al-adah muhakkimah. Adat kadang boleh menjadikan sebagai satu hukum. Boleh atau tak boleh. Hanya adat-adat jahiliah dulu dibawa balik dalam Islam, boleh. Macam pakaian, asalnya adat, budaya. Sorban, jubah itu apa bezanya yang pakai sebelum Islam dan setelah Islam? Islam mengakui itu boleh. Okey, bila balik kepada bersanding ini sebab dia adat, adat itu kena pindah. Adat itu boleh diamalkan, tak ada masalah. Ada muhakkimah, adat yang kita biasakan itu. Sebagai contoh, memang tidak ada dalam sunnah, dalam ajaran Nabi dan sebagainya, semayang, lepas bagi salam nak balik, lepas bagi salam tahiyat lah, lepas tu bersalam dengan orang. Tak ada. Kalau carilah hadis mana pun, tidak itu bukan amalan. Salam ini disyariatkan ketika berjumpa saja dan ketika nak berpisah. Lepas bagi salam semayang terus salam kawan ni memang, tapi itu Arab buat dan kita buat. Yang itu dia jadi adat. Macam adat hari raya juga, malam raya takbir, berjalan masuk sebuah rumah, takbir keluar pula. Memang tidak pernah berlaku dulu begitu. Adat yang macam ini memang jika tidak bersalah dengan hukum-hukum asas agama, diterima, boleh. Sebab tadi apa masalahnya? Kita biasa lepas semayang salam, maka dia boleh. Itu dipanggil adat. Nak jawab balik yang katakan persandingan tadi itu, dia adat Melayu. Tapi adat itu dia bercampur aduk dengan, kalau di Melaka dia campur dengan joget lambak. Joget lambak ni joget yang berkumpul laki-laki perempuan, orang tua menari dan sebagainya. Tengok pun geli tengok. Itu nak kena betulkan. Bersanding dengan cara membuka aurat dan sebagainya, tak boleh. Itu kena betulkan. Tapi kalau sekali bersanding biasa dengan pakai cukup yang tertib dan yang tidak membuka aurat dan sebagainya, untuk menunjukkan kepada khasnya macam saya balik ke kampung, ada sepupu saya kahwin sebagainya. Jika tak nampak masa bersanding itu, nak nampak bila? Lepas tu kita balik masjid. Ada gunanya untuk keluarga. Sebab tu maka dipindah. Apa dipindah? Yang saya dan anak perempuan saya 3 orang, lelaki 2 orang. Apa yang saya buat? Kerana masyarakat contoh yang apa saya buat. Saya tak bersanding dengan nama pelamin begitu, tapi kita ada tempat makan berdamai ke, makan bergaduh ke, buah nama apa. Laki-laki duduk sebelah situ, perempuan sebelah, makan dengan pakaian pengantin begitu, pakaian tutup aurat sebagainya. Itu dah dia bersanding. Itu boleh, tak ada masalah. Nak ambil gambar, lantaklah ambil gambar macam mana pun, maknanya boleh dibuat. Akan tetapi kalau sampai bersanding itu memakan belanja pelamin saja 50,000, ya dia di hotel pelamin 50,000, itu dah tak boleh. Wala tubadir tabdira, itu masuk pakai mubazir, maka jangan buat demikian. Kesimpulan dia bahawa hal macam ini kena banyak ada kesedaran masyarakat dan kita sendiri, dan kita yang boleh tahan ni kena ubah. Semua keluarga saya boleh dictate. Semua keluarga saya tak ada bersanding dengan pelamin, tak ada. Yang ada pun tadilah makan sekali, datang bersambut, mari makan, lepas makan tu pakat baliklah. Itu pun dia panggil bersanding juga. Dia panggil makan pengantin ataupun meja pengantin. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya? Hukum pergi berubat, ni berkaitan dengan dukun yang mengamalkan rawatan sakal potong, SAKAL, sakal potong, rawatan patah tulang. Kalau ada bukti dia menggunakan makhluk halus, maka tidak boleh berubat dengan menggunakan makhluk halus. Kalau dia gunakan kebolehan dia dalam merawat tulang ini dengan pegang, dengan ketuk dengan tangan dia, tapi tidak pakai makhluk halus, apa nama tak kisahlah, maka tetaplah dia boleh. Kerana kod rawatan Islam ini dia, innahu kana ya'udhuna rijalun minal jin
minal insi minal jin fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki manusia meminta pertolongan, perlindungan dan bantuan daripada laki-laki jin, menyebabkan mereka lebih sombong dan lebih menginanyai anak Adam. Maka jangan. Inna syaitan lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan musuh kamu yang ketara, anggapkanlah dia musuh kamu selama-lamanya. Sebab tu rawatan yang menggunakan kaedah makhluk halus, maka dia dilarang dalam Islam, kerana persahabat minta tolong makhluk halus itu dia berlawanan dengan hukum syarak. Satu. Yang kedua, ada orang yang berawat ini yang memang dia bagi tahu. Macam setahu saya, macam ada seorang perawat patah tadi yang di yang di Beranang tu, bila patah pergi dekat dia, ada orang beritahu kat saya, dia pegang, tak apa, dia kata balik malam ni orang saya pergi tolong. Tak apa, balik malam ni orang saya akan pergi urut. Jangan takutlah, tak apa. Balik sungguh. Orang yang kena patah ni malam tu sakit. Aduh. Tengok macam ada orang, tak ada orang. Ada orang, tak ada orang. Nah, itu yang dipanggil khadam. Istilah dia khadam. So, orang dia siapa dia? Yang tu lah. Itu sahlah dia menggunakan makhluk halus, sebab dia kata orang saya akan pergi rawat malam ni. Jangan takut lah, tak apa. Dia pergi nak tolong aja. Dia tak mari, tapi orang dia mari. Apa sahaja yang dikaitkan dengan makhluk halus ini maka amat dilarang dalam Islam. Sekian dulu malam ni, insyaAllah. Minta maaf yang tak dapat saya jawab, biasalah. Lain kali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim sultani. Rabbana dzunubana ولوالدينا حمدك ربنا صغارا. الله جمعنا على محبتك يا الله. ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اجعلك رحمك ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق